Isu berkaitan penggunaan teknologi solar di Malaysia, kadar gaji baru anggota polis serta keberkesanan Bank Negara Malaysia BNM dalam mengesan dan memperoleh semula aset atau wang hasil penipuan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Ridaudin Daud di Dewan Rakyat ada laporannya. Silakan Ridaudin. Baik, terima kasih rakan tugas dari Pusat Penyiaran Asia di Bukit Jalil. Seperti mana biasa hari persidangan Parlimen, tentunya kita akan membawakan beberapa isu tak kiralah melibatkan rakyat Malaysia, terutamanya tentunya melibatkan rakyat Malaysia, dan juga tak kiralah ada juga isu-isu melibatkan luar negara dan sebagainya. Namun hari ini antara tumpuan yang sempat saya tuliskan ataupun saya nukilkan adalah antaranya adalah apabila Petra sedang memohon tambahan 100 juta ringgit untuk selesaikan masalah air di Sabah, Kementerian Tenaga Air dan Kementerian Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang memohon tambahan peruntukan 100 juta bagi membantu menyelesaikan masalah air di Sabah. Menterinya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata peruntukan itu adalah tambahan daripada 300 juta ringgit yang telah diluluskan secara pinjaman oleh Jemaah Menteri pada 27 September tahun lepas. Menurut beliau, 4 projek baru juga telah diluluskan di bawah Rolling Plan ke-4 Rancangan Malaysia ke-12 berjumlah 200 juta bagi penyelesaian jangka pendek isu bekalan air di Negeri Sabah. Seperti mana kita tahu, bekalan air di Negeri Sabah selalu menghadapi isu di mana rakyat di sana banyak menyuarakan kebimbangan, keresahan disebabkan isu air yang berlarutan di negeri tersebut. Dan menurut Datuk Seri Fadilah juga bagi penyelesaian jangka panjang, Kerajaan Negeri Sabah boleh memohon di bawah Rolling Plan akan datang berdasarkan perancangan projek dan keperluan bagi menyelesaikan isu bekalan air di negeri Sabah. Dalam hal itu sebenarnya Fadilah juga sempat berkata bahawa Kerajaan Persekutuan bersedia untuk membantu kerajaan negeri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Menurutnya juga cabaran utama di Sabah selain air tidak terhasil ataupun NRW yang kurang akibat paip pecah dan sebagainya, kes kecurian air juga banyak dikesan berlaku di negeri tersebut. Kita dengarkan apakah yang dikatakan oleh Datuk Seri Fadilah Yusof di Dewan Rakyat pagi tadi. Itu salah satu yang sedang kita bincangkan. But akhirnya keputusan terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri itu sendiri. Kalau ada pemberitaan, sudah pasti kita akan melihat pada perincian bagaimana kita dapat membantu kalau nak diserahkan sebahagian kuasa air itu kepada persekutuan, supaya persekutuan dan negeri boleh sama-sama merancang untuk jangka panjang apakah solusi keseluruhannya untuk bekalan air Sabah ini. Tapi yang lebih utama saya kira cabaran di Sabah ialah yang saya katakan tadi, di samping NRW disebabkan kebocoran paip, tapi juga banyak berlaku kecurian. Illegal extension ini yang perlu diambil tindakan. Kalau tidak, ianya akan menjejaskan segala perancangan di peringkat negeri itu sendiri. Dan di peringkat persekutuan kita memang sedia untuk membantu untuk Labuan, walaupun mungkin terkeluar sedikit sebab Labuan sekarang ini di bawah direct di bawah persekutuan. Cuma kalau kita nak buat loji di Labuan itu sumber air tidak mencukupi. Sebab itu mereka terpaksa mengambil air daripada tanah besar di negeri Sabah itu sendiri. Terima kasih. Baik, itu isu yang pertama. Isu kedua yang menarik perhatian saya adalah berkaitan dengan Indeks Perpaduan Nasional, di mana kita tahu Malaysia pelbagai rencam ada di dalamnya, pelbagai kaum ada menghiasi bumi di Malaysia ini. Sudah pasti isu perpaduan antara isu yang bukan baru sebenarnya, banyak kali dibincangkan sejak dari dulu sehinggalah ke hari ini. Dan hari ini sebenarnya Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agodagang berkongsikan skor Indeks Perpaduan Nasional ataupun IPNAS pada tahun 2018 ialah 0.567, manakala skor Indeks Perpaduan Nasional pada tahun 2022 ialah 0.629. Beliau mengatakan bahawa skor IPNAS 2022 menunjukkan bahawa situasi perpaduan negara berada pada tahap sederhana dan terkawal. Ada beberapa indikator yang menunjukkan sama ada tahap lemah atau dan sebagainya, sederhana dan sebagainya. Mungkin kita boleh dengarkan penjelasan daripada Menteri sendiri, Dato' Aaron Agodagang. Skor Indeks Perpaduan Nasional pada tahun 2018 adalah 0.56, manakala skor Indeks Perpaduan Nasional pada 2022 adalah 0.629. Skala ini dibagikan kepada yang tahap lemah, rendah dan sederhana. Maka skor IPNAS pada 2022 menunjukkan bahawa situasi perpaduan negara berada pada tahap sederhana dan terkawal. Kesepaduan sosial dijadikan sebagai komponen asas kepada pengukuran untuk menggambarkan tahap perpaduan dalam pembangunan indeks ini. Melalui kajian IPNAS 2022, 4 indikator mempengaruhi tahap kesepaduan sosial, iaitu tahap keunikan berkaitan dengan kekitaan, identiti dan jati diri,
Kedua adalah hubungan sosial rentas etnik. Ini adalah menjurus kepada individu, kekeluargaan, komuniti. Etos ketiga adalah etos bangsa yang menjurus kepada sejarah, nilai, kekitaan. Keempat adalah tabir urus dan pembangunan. Ini berkenaan dengan ekonomi, politik, perkhidmatan awam, kemudahan awam, pengurusan masyarakat. Baik, selain itu isu pendidikan juga menjadi tumpuan saya pada hari ini apabila Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan mengambil langkah segera bagi memperbaiki kedudukan negara pada program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA susulan penurunan kedudukan negara pada 2022. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wuh berkata KPM sentiasa komited dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pelbagai program inisiatif sebagai usaha bagi memperbaiki kualiti pencapaian murid dalam pentaksiran pada peringkat antarabangsa. Kita dengarkan sedikit perincian yang dibacakan oleh Wong Kah Wuh, Timbalan Menteri Pendidikan di Dewan Rakyat pada pagi tadi. Sebanyak 8 negara ASEAN telah mengambil bahagian dalam kajian PISA 2022 daripada jumlah 81 buah negara. Dan tapatan PISA 2022 menunjukkan Singapura, Vietnam, Brunei mengatasi Malaysia dalam ketiga-tiga domain literasi yang ditaksir. Manakala Malaysia mengatasi Thailand, Indonesia, Filipina, Kemboja dalam ketiga-tiga domain literasi yang ditaksir. OECD juga melaporkan bahawa sepanjang tempoh pandemik COVID-19 dari tahun 2020 sehingga 2022, terdapat banyak sistem pendidikan negara di seluruh dunia terkesan akibat daripada pematuhan arahan Perintah Kawalan Pergerakan dan tempoh penutupan sekolah yang agak lama. KPM dalam mengenalpasti beberapa aspek baharu untuk ditambah baik. Nombor 1, menyemak dan menilai kandungan kurikulum kebangsaan dengan memberikan penekanan terhadap keperluan kandungan yang berfokus dan mendalam bagi pembelajaran secara aktif. Nombor 2, menggalakkan penggunaan peranti digital dalam pembelajaran. Nombor 3, meneliti semula syarat agihan bantuan yang memberi fokus kepada murid sosioekonomi rendah. Nombor 4, meneliti semula agihan sumber secara optimum, merangkumi guru, peranti, infrastruktur, bahan sumber dan sebagainya. Nombor 5, menambah baik keyakinan murid untuk belajar secara terarah ataupun self-directed learning. Nombor 6, menyokong pembelajaran anak di rumah melalui penglibatan ibu bapa. Nombor 7, meningkatkan keupayaan guru sebagai pembimbing, pemudacara dan pendidik yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan pembelajaran murid. Dan KPM yakin usaha perterusan ini mampu untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara dan hasilnya akan dilihat melalui pencapaian Malaysia dalam penaksiran yang akan datang. Terima kasih. Baik, itu antara 3 perkara utama yang sempat saya bawakan. Ada lagi beberapa isu lain terutamanya berkaitan dengan gaji polis dan sebagainya. Pastinya saya akan membawakan dari semasa ke semasa. Jadi buat masa ini saya fikir ini yang saya boleh bawakan. Teruskan bersama dengan Esrawadi dan juga jangan lupa baca berita parlimen dan juga pelbagai berita dalam dan luar negara di esrawadi.com dan juga jangan lupa untuk melihat siaran langsung Esrawadi dan juga berita-berita bulletin awani yang seterusnya. Jadi buat masa ini saya fikir ini dulu, kembali dulu kepada rakan setugas.